Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Nabi SAW juga beritahu kepada kita, sesungguhnya dalam syurga terdapat sebatang pohon yang dinamakan dengan pohon Tubah, yang mana pohon Tubah ni adalah pohon yang begitu besar, yang mana bayang daripada pohon Tubah ini seandainya diperintahkan seekor kuda yang paling pantas untuk merentasi bayangannya, 100 tahun pun belum mampu dia merentasi bayangan pohon Tubah itu. Maka di bawah pohon Tubah itulah Allah Ta'ala akan letakkan sofa-sofa, yang mana Masya Allah, Allah SWT beritahu muttaqi'ina fiha al-araik. Maka di bawah pohon itulah nanti ahli-ahli syurga akan duduk bersandar di atas sofa-sofa yang ditenun dengan emas, tuan-tuan. Sofa itu ditenun daripada emas, tuan-tuan. Wallahu alam, kerusinya, kayunya daripada emas ataupun dia punya kain itu daripada emas. Wallahu alam. Maka ahli syurga ni akan duduk berhadap-hadap, mutaqabilin. Akan duduk beradab, tuan-tuan, bersembang-sembang macam mana pengalaman kita dekat dunia dulu. Kau ingat tak dulu masa kita semain tarawih dulu? Kau ingat tak kita dulu, Masya Allah, ahli masjid, ahli surau At-Taqwa ni, kita sama-sama Masya Allah gotong royong, qiyamul lail, semayang berjemaah. Itulah kenangan yang paling indah, tuan-tuan. Kita akan duduk dalam syurga menceritakan kenangan-kenangan indah sewaktu kita beribadat kepada Allah di dunia dahulu. Tuan-tuan yang mulia, Nabi SAW balik ke alam dunia. Nabi ceritakan kepada para sahabat, sehingga sahabat-sahabat Nabi ni, tuan-tuan, bila dengar cerita syurga, dunia ni dah habis dah, tuan-tuan. Tak ada apa dah nilainya dunia ni pada pandangan para sahabat, sehingga bayangan syurga itu betul-betul telah menjadi satu, orang kata, darah daging para sahabat. Sehingga tiap-tiap kali mereka menunaikan solat, maka bayangan syurga itu akan datang, sehingga kadang-kadang mereka tak sedar 2 rakaat sembahyang yang mereka tunaikan habis semalaman mereka berjalan dalam taman syurga. Tuan-tuan yang mulia, satu hari Nabi SAW tertidur. Sekumpulan malaikat turun daripada langit. Mereka bersembang tentang Nabi SAW. Apa pandangan kamu? Inna li sahibikum hadha lamathalun. Bagi kawan kita ni ada satu perbandingan. Fadribu lahu mathalan. Maka buatlah satu pelajaran yang kita boleh ambil. Walaupun dia tengah tidur pun kita boleh belajar daripada orang ini. Sahabat malaikat kata, innahu naimun. Maka sesungguhnya sedang tidur. Maka seorang malaikat beritahu lagi, matanya tertidur tetapi hatinya tak pernah tertidur. Maka tuan-tuan, seorang lagi malaikat beritahu perbandingan tentang sahabat kita ini, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah seumpama satu orang majikan yang sangat kaya. Dia telah buat istana yang begitu mewah dan megah, dan dia telah sediakan jamuan makanan yang begitu banyak. Maka dia telah hantar seorang wakil untuk jemput penduduk kampung untuk datang ke rumah dia, berjumpa dengan dia, beramah mesra dengan tuan rumah ni, dan makan sepuas-puasnya hidangan yang sedang disediakan. Maka dia kata, begitulah perbandingan antara Nabi Muhammad SAW dengan Allah, dengan syurga, dengan umat. Allah umpama majikan yang paling kaya. Allah sediakan 8 pintu syurga. Untuk Allah Ta'ala sediakan di dalamnya sepenuh-penuh nikmat, sepenuh-penuh kebahagiaan, sepenuh-penuh kesenangan dan kemewahan. Dan Allah Ta'ala hantar Nabi Muhammad SAW untuk jemput umat dia masuk dalam syurga. Dalam syurga Allah sediakan hidangan, yang mana ulama kata sarapan pagi yang pertama dalam syurga, bila kita masuk syurga nanti, Allah sediakan 60,000 jenis makanan untuk jamu kita semua. Maka untuk itulah, faman ajabad da'i, siapa yang ikut seruan da'i tadi, pendakwah tadi, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakhalal manzil, dia akan dapat masuk ke rumah itu. Wa akalal ma'dubah, dan dia akan makan hidangan-hidangan itu. Barang siapa yang tak ikut Muhammad, dia tak akan dapat masuk dalam rumah itu, dan dia tak akan dapat menjamu hidangan yang disediakan. Akhirnya dunia kiamat, tuan-tuan. Dipendekkan cerita, Nabi SAW pun akan berusaha untuk bawa umat dia masuk ke dalam syurga. Tuan-tuan yang mulia, ketika mana seluruh umat telah selamat menyeberangi titian sirat nanti di hari akhirat nanti, Nabi SAW akan bersiap sedia untuk bawa kita masuk ke dalam syurga. Nabi SAW akan atur umat dia ni 120 saf umat dia, tuan-tuan.
120 saf ahli syurga, 80 saf Allah bagi untuk umat akhir zaman, 40 saf lagi Allah bagi pada umat-umat Nabi yang lain berkongsi. Setiap satu barisan ni ada imam dia. Imam bagi orang yang zuhud di kalangan umat Nabi Muhammad adalah Nabi Isa AS. Nabi Muhammad serahkan bendera para zahidin di tangan Nabi Isa AS. Nabi Muhammad SAW serahkan bendera ulama di tangan Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Bendera para muazzin diserahkan di tangan Sayyidina Bilal Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu. Bendera para syuhada diserahkan di tangan Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu. Semua barisan tadi akan dikepalai oleh satu orang ketua dan akan memegang bendera. Dan bendera yang paling mulia sekali, Liwaul Hamdi namanya, diserahkan di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akan naik unta tuan-tuan, memegang panji-panji, mengibarkan bendera tadi. Maka tuan-tuan, akhirnya tali unta Nabi akan ditarik oleh Sayyidina Bilal Al-Habsyi radhiyallahu anhu untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi memandangkan kita semua tuan-tuan, Allah Taala telah letakkan kita sebelum nak masuk syurga 50,000 tahun duduk di padang mahsyar dengan busuk, dengan kotor, dengan apa tuan-tuan. Sebab itu sebelum masuk ke syurga, Allah sediakan betul-betul di depan pintu syurga itu tuan-tuan, depan pintu gate itu terdapat sebatang anak sungai yang bernama Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Kita kena mandi dulu dalam sungai itu tuan-tuan. Bila mandi saja tuan-tuan, dalam hadis menyebut kulit kita akan bertukar menjadi seputih-putih dan sebersih-bersih ya tuan-tuan. Jangan risau kalau dekat dunia ni badan kita banyak parut-parut. Tak payah risau tuan-tuan, dekat syurga esok semua parut itu akan hilang. Tuan-tuan, selepas kita mandi badan kita segar, maka kita minum air Nahrul Hayat, akan keluar semua kotoran-kotoran. Kerana selepas daripada hari itu kita tak akan pernah berhingus, tak akan pernah berkahak, dan tak akan pernah lagi pening kepala tuan-tuan. Maka bila mana air sungai kehidupan tadi terkena rambut kita terus menjadi rapi macam bersikat tuan-tuan, dan tak akan rosak rambut itu sampai bila-bila. Maka tuan-tuan bukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di depan pintu syurga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan ketuk pintu syurga. masya-Allah. Peliknya syurga dengan neraka ni beza tuan-tuan. Yang pertama, pintu syurga ada 8, pintu neraka ada 7, nak menunjukkan rahmat Allah lebih luas daripada murka Allah. Yang kedua tuan-tuan, pintu neraka memang terbuka setiap hari. Sekarang pun pintu neraka terbuka. Maknanya anytime saja siapa yang degil masuk neraka tuan-tuan. Tapi nak masuk syurga tuan-tuan, pintu syurga senantiasa bertutup. Surprise. Benda surprise mana boleh buka-buka, semua orang kena tutup. Nanti hilang surprise, tutup serapat-rapatnya. Maka diketuk pintu syurga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Ridwan bertanya, "Man anta?" Siapa tuan yang berani ketuk pintu syurga? Ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, kami diberi arahan oleh Allah, pintu syurga tak boleh dibuka kepada sesiapa melainkan yang mengetuknya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, siapa yang hidup di dunia tak nak ikut Muhammad, macam mana dia nak masuk syurga tuan-tuan? Orang syurga di bawah ni, kata Sayyidina Ka'ab, nak apa-apa kena keluar. Kena keluar pada istana. Nak shopping tuan-tuan, nak shopping dalam syurga, akak-akak kat belakang nanti teringin nak shopping tuan-tuan. masya-Allah, syurga boleh shopping hari Jumaat. Bukan pergi sembahyang Jumaat lagi dah. Kita pergi tuan-tuan, kita nak tukar wajah kita dalam syurga nanti. Dulu dekat dunia nak tukar wajah Allah haramkan. Teringin nak ada mata macam Hindustan, teringin nak dapat mata macam Mak Saleh, mata biru, tak apalah, pakai contact lens lah kita. Tuan-tuan yang mulia, Allah Ta'ala bagi dalam syurga esok, ahli syurga ni berjalan je tuan-tuan dalam pasar tu. Nak beli apa lagi? Nak beli apa? Semua perabot dah lengkap. Nak beli katil tak payah, nak beli sofa tak payah, nak beli kapet tak payah, semua dah cantik. Syurga dah cukup lengkap. Habis tu nak shopping apa? Jalan-jalan tengok pemandangan indah. Muka kita ni kena angin bayu lembut tuan-tuan. Wajah kita karang balik. Isteri kata, Masya Allah, abang punya kehandsaman, ketampanan abang ni 70 kali ganda lagi cantik daripada sebelum abang pergi pasar tadi. Kita ni kalau balik pasar, orang rumah kita komplain, abang ni busuk lah, apa kan, bau ikan. Tuan-tuan boleh, ini balik daripada pasar lagi wangi, lagi harum, lagi handsome. Kita pun cakap kat bini kita, ayam pun sama juga.
Kan? Ayam pun lagi tambah cantik. Itu yang cantik yang boleh tukar muka punya tuan-tuan. Boleh tukar rasa dulu kat dunia kalau dapat muka jadi orang Arab. Kan? Sekarang ni badan orang Melayu. Kan? Melayu ni macam tu lah, setakat tu je lah ada tuan-tuan. Redha je lah. Kan? Redha je lah. Nak badan tinggi macam Mak Saleh tak dapat. Nak putih macam orang putih tak dapat. Cemburu je kita tengok. Padahal kita dekat syurga esok lebih lagi tuan-tuan. Maka itu yang pertama tuan-tuan, boleh tukar wajah. Dia ada pasal boleh tukar wajah kita dalam syurga nanti. Setakat wajah pelakon-pelakon Eropah tu tak laku dah tuan-tuan. Dalam syurga esok lagi cantik, lagi tampan lagi wajah-wajah Allah sediakan. Koleksi wajah-wajah. Boleh pilih. Saya nak yang ni, boleh pakai balik tuan-tuan. Masya Allah. Rasa macam abang tapi gampak macam orang lain. Tuan-tuan yang mulia, itu keadaan nikmat dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu tuan-tuan, kecantikan biasa ni bertambah 70 kali ganda per saat. Nikmat dalam syurga bertambah 70 kali ganda per saat, per second. Lagi sedap. Makan benda sama tapi lagi sedap, lagi sedap, lagi sedap. Tuan-tuan, habis semua tuan-tuan, kita dah mengecap, makan dah sedap, minum dah sedap, semua dah sedap tuan-tuan. Bidadari pun kita dah orang kata menikmati semua sekali. Akan tiba satu hari Allah telah akan jemput kita untuk datang ziarah dia tuan-tuan. Masya Allah. Engkau duk ingat korang je yang seronok. Aku pun nak jumpa dengan kamu semua. Aku pun dah rindu dengan kamu. Wahai malaikat, pergi panggil hamba-hamba aku sekarang ni. Ulama kata seorang malaikat nak sampai ke pesanan tadi, dia berbisik 40 orang tuan-tuan. Saya terlupa nak cerita. Ahli syurga ni akan dilayani oleh Allah Ta'ala. Allah hantar 80,000 malaikat jadi pelayan kita nanti dalam syurga. Jadi tentera kita 80,000. Kita seorang 80,000 malaikat jaga, bodyguard kita. Siapa nak pukul kita dalam syurga? Siapa nak cari kita ni hutang kita, tak ada orang nak collect hutang dengan kita. Tuan-tuan, malaikat tu hanya sekadar jadi untuk apa? Simbolik je lah, supaya kita ni Masya Allah seronok tengok kerajaan kita. Masya Allah, hebatnya aku.